السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Kali ini kita akan membicarakan mengenai kesukaran-kesukaran mendirikan negara Islam. Mendirikan negara Islam bukan sesuatu yang mudah dan senang. Ini kerana untuk meneruskan kehidupan Islamik juga bukanlah suatu perkara yang mudah. Banyak halangan besar pelbagai bentuk yang menghalang usaha mendirikan negara Islam. Halangan-halangan ini perlu dihilangkan. Di samping itu juga terdapat kesukaran yang besar dan banyak yang merintangi jalan untuk meneruskan kehidupan Islam. Kesukaran-kesukaran ini juga perlu diatasi. Kerana persoalannya bukanlah sekadar mendirikan negara seperti mana-mana negara. Begitu juga bukan hanya sekadar mendirikan negara yang diberi nama Islam sahaja. Tetapi persoalannya adalah berkenaan dengan mendirikan negara Islam yang akan menerapkan Islam sebagai suatu sistem yang terpancar dari akidah Islam. Negara tersebut akan menerapkan hukum syarak sebagai hukum Allah, meneruskan kehidupan Islam secara komprehensif di dalam negeri, dan mengembangkan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia di luar negeri. Oleh sebab itu, akan banyak terdapat kesukaran-kesukaran yang merintangi jalan perjuangan untuk meneruskan kehidupan Islam atau usaha mendirikan negara Islam. Kesukaran-kesukaran ini perlulah diketahui. Kesukaran-kesukaran yang paling penting adalah berikut. Pertama, terdapatnya pemikiran-pemikiran tidak Islami yang menyerang dunia Islam. Ini disebabkan dunia Islam pada era kemundurannya telah mengalami kedangkalan pemikiran. Tidak adanya pengetahuan dan lemahnya akal disebabkan kemunduran Islam yang meliputi dan dikalahkan. Dalam situasi seumpama ini, kaum muslimin dikuasai oleh pemikiran-pemikiran tidak Islamik dan bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Mereka juga berdiri di atas asas yang cacat marba dan pemahaman yang salah tentang kehidupan, termasuk apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Maka, pemikiran-pemikiran tersebut mewujudkan keraguan dan menguatkan sikap kosong dari penentangan, sehingga semakin bertapak kukuh. Pemikiran kaum muslimin, terutamanya golongan intelektualnya, dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran tersebut, sehingga terbentuklah pemikiran politik yang penuh dengan taklid, jauh dari kreativiti, tidak bersedia menerima pemikiran Islam sebagai politik, dan tidak memahami hakikat pemikiran tersebut, khususnya dalam aspek politik. 2. Terdapatnya program-program pendidikan yang diasaskan oleh penjajah. Program-program pendidikan tersebut dipraktikkan di sekolah-sekolah dan institut pengajian tinggi. Sekolah dan institut pengajian tinggi tersebut akan mengeluarkan graduan yang akan dilantik untuk menjalankan urusan pemerintahan, pentadbiran, kehakiman, pendidikan, kedoktoran, dan seluruh urusan kehidupan dengan pemikiran khusus yang berjalan sesuai dengan kerangka yang dikehendaki oleh kafir penjajah. Perkara ini terus berlangsung sehingga kita menyaksikan berlakunya proses mengambil alih para pegawai pemerintahan dari kalangan kaum muslimin kepada para pegawai kalangan penjajah. Tugas mereka yang utama adalah menjaga kepentingan dan perancangan yang telah digariskan oleh penjajah, seperti hudud perundangan ilmu pengetahuan, politik, sistem peradaban, dan lain-lainnya. Mereka diminta untuk mempertahankannya seperti para penjajah yang mempertahankannya, atau bahkan lebih dari itu. 3. Penerapan program pendidikan yang diasaskan oleh penjajah secara berterusan melalui pendekatan yang dikehendaki oleh mereka. Perkara itu menjadikan ramai pemuda yang bergraduan dan yang masih belajar berjalan dengan arah yang bertentangan dengan Islam. Program pendidikan yang kami maksudkan di sini bukan program sains dan perindustrian,
Ini kerana perkara tersebut bersifat universal, tidak dikhususkan untuk umat tertentu, tetapi bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Yang kami maksudkan adalah program keilmuan yang memberi kesan terhadap sudut pandang kehidupan. Program pendidikan seperti inilah yang dapat menjadi kesukaran bagi usaha meneruskan kehidupan Islam. Pengetahuan ini mencakupi sejarah, sastra, falsafah, dan perundangan. Ini kerana sejarah adalah tafsiran realiti terhadap kehidupan, dan sastra pula adalah gambaran perasaan tentang kehidupan. Adapun falsafah adalah pemikiran asas yang membentuk suatu pandangan hidup, sedangkan perundangan adalah solusi praktikal terhadap seluruh permasalahan kehidupan dan mekanisme yang digunakan untuk menyusun sistem hubungan individu dan kumpulan. Semua itu telah digunakan kafir penjajah untuk membentuk pemikiran anak-anak kaum muslimin. Ini menjadikan sebahagian mereka tidak merasakan pentingnya kewujudan Islam dalam kehidupan dirinya dan umatnya. Ia juga menjadikan sebahagian lainnya menebarkan permusuhan terhadap Islam sehingga mengingkari kelayakan Islam sebagai solusi terhadap masalah kehidupan. 4. Terdapatnya kebanggaan secara umumnya terhadap sebahagian ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai ilmu yang bersifat universal. Sebagai contohnya adalah ilmu sosiologi, ilmu psikologi, dan ilmu-ilmu pendidikan. Manusia beranggapan bahawa pengetahuan-pengetahuan tersebut adalah sebagai ilmu. Lima, masyarakat di dunia Islam berada dalam suasana kehidupan yang tidak Islami. Mereka hidup dengan model kehidupan yang bertentangan dengan Islam. Ini disebabkan kerana struktur negara dan sistem pemerintahan yang asas struktur negara dan masyarakat. Kaedah-kaedah kehidupan yang menjadi asas masyarakat. Kecenderungan jiwa yang ingin diraih kaum muslimin dan pembentukan akal yang membentuk pemikiran mereka. Kesemuanya dibangun dengan asas pemahaman tentang kehidupan yang bertentangan dengan pemahaman Islam. Selama asas ini tidak diubah dan selama pemahaman-pemahaman yang salah ini dibenarkan, maka menjadi kesukaran untuk mengubah kehidupan manusia dalam masyarakat, kesukaran dalam mengubah struktur negara, kaedah-kaedah masyarakat, dan hala tuju peribadi, serta pemikiran yang dijadikan sebagai penentu hukum oleh kaum muslimin. 6. Jurang yang jauh antara kaum muslimin dan pemerintahan Islam, terutamanya dalam aspek politik pemerintahan dan politik pengurusan harta, menjadikan gambaran kaum muslimin terhadap kehidupan Islam sangat lemah. Ia juga menjadikan gambaran orang-orang kafir tentang Islam terhadap kehidupan Islam merupakan gambaran yang bertentangan, terutamanya selepas kaum muslimin hidup dalam zaman buruknya penerapan Islam oleh para pemerintah kepada mereka. Begitu juga situasinya mereka telah hidup semenjak keruntuhan khilafah hingga hari ini dikuasai oleh musuh-musuh mereka dengan peraturan yang bertentangan dengan Islam dalam segala perkara, baik dalam bidang politik pemerintahan maupun politik pengurusan harta dengan pandangan khusus. Oleh sebab itu, tujuh, kewujudan pelbagai pemerintahan di negeri-negeri Islam yang berdiri dengan asas demokrasi dan penerapan sistem kapitalis secara menyeluruh terhadap masyarakat. Di samping itu juga pemerintahan tersebut senantiasa terikat dengan negara-negara barat dengan ikatan politik yang diasaskan dengan landasan pemisahan wilayah-wilayah serta berpecah-pecah. Situasi tersebut menjadikan aktiviti untuk meneruskan kehidupan Islam menjadi sukar disebabkan kehidupan yang seumpama ini tidak mungkin dicapai kecuali dilakukan dengan sempurna. 8. Terdapatnya persepsi umum tentang nasionalisme dan sosialisme, termasuk juga gerakan-gerakan politik yang berasaskan nasionalisme dan sosialisme. Ini kerana dominasi Barat terhadap negeri-negeri Islam, penyerahan tampuk pemerintahan kepada Barat dan penerapan sistem kapitalis di negeri-negeri Islam membawa pengaruh terhadap pemikiran kaum muslimin berbentuk kecenderungan untuk mempertahankan diri. Seterusnya ia akan melahirkan sentimen nasionalisme untuk mempertahankan tempat yang masyarakat hidup di dalamnya.
Juga akan membangkitkan pahaman yang menjadikan seseorang itu cenderung untuk mempertahankan diri, keluarga dan kaumnya, serta berjuang menjadikan pemerintahan untuk mereka. Maka terbentuklah gerakan-gerakan politik menggunakan nama nasionalisme untuk mengusir musuh dari negerinya, dan atas nama nasionalisme untuk menjadikan pemerintahan dikuasai oleh ahli keluarganya. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan kepada masyarakat kerosakan sistem kapitalis serta ketidaksesuaiannya. Gerakan-gerakan tersebut sebenarnya tidak memiliki apa-apa gambaran tentang sistem kehidupan, kecuali gambaran secara spontan yang akan menjauhkan mereka dari kepercayaan serta menjauhkan mereka dari Islam sebagai kepercayaan universal. Wallahu alam.